Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Mimin Alibaba. Kisah yang bertajuk Skizofrenia. Assalamualaikum. Lamanya tidak berkongsi cerita dekat sini. Kali ini aku akan bercerita mengenai seorang pesakit yang aku jaga di wad sekarang. Salina, bukan nama sebenar, adalah seorang pesakit yang berumur 62 tahun. Salah satu diagnosis beliau ialah skizofrenia. Telah menghuni pusat rawatan ini sejak 10 tahun yang lalu. Beliau seorang yang sukar diduga perwatakannya. Ada kalanya beliau seperti seseorang yang normal. Ada ketikanya beliau berada dalam dunianya yang tersendiri. Pada setiap malam, Salina pasti akan mengigau dan menjerit dalam bahasa yang sukar difahami. Menurut jururawat senior, keadaan itu berlarutan sejak sekian lama semasa beliau mula-mula ditempatkan di sini. Melalui pemerhatianku, Salina akan mula mengigau sekitar jam 12.30 malam sehingga subuh. Keadaan beliau semasa mengigau bukan biasa-biasa. Kadang-kadang menjerit, mengilai, kadang-kadang ketawa sambil mata terbeliak ke atas. Ada ketikanya seperti bercakap-cakap dengan jari telunjuk menunjuk ke atas siling. Jururawat senior sudah lali dan terbiasa dengan keadaan Salina. Bukan hanya mengigau, malah Salina seperti selalu berinteraksi dengan seseorang yang tidak nampak dengan mata kasar kita. Memandangkan salah satu diagnosis beliau berkaitan dengan masalah gangguan mental, mereka cuma menganggap itu adalah perkara biasa. Jam 3 pagi. Aku dan Miza dikejutkan dengan suara seseorang menjerit dari arah kubikel pesakit perempuan. Salina mengigau lah tu, ujar Miza sambil memandangku. Aku segera bangun dan menghala ke kubikel pesakit perempuan. Aku melihat Salina seperti bercakap dengan seseorang dalam keadaan matanya terpejam. Sesekali, kelihatan beliau tersengih dan tangannya menunjuk ke satu sudut. Salina, awak bercakap dengan siapa tu? Tidurlah, jangan bising-bising, kataku sambil menepuk lembut pipinya. Kataku disambut dengan hilai ketawa. Aku terkejut kerana Salina tiba-tiba membuka matanya terbeliak dan merah. Belum sempat aku membuka mulut, Salina kembali memejamkan matanya dan tidur semula. Tanpa membuang masa, aku segera beredar dari kubikel tersebut. Tiba-tiba, bulu rumaku menegak dan darah berderau tanpa sebab. Begitulah keadaannya hampir setiap malam.
Suatu petang, "Adik, sinilah, duduk. Hei, sini, cepat." "Salina, awak panggil siapa?" soalku apabila melihat beliau melambai ke arah koridor wad. "Budak kecil tu, dia duduk kat sana," ujar Salina sambil melambai lagi tangannya dan menepuk kerusi di sebelahnya, seolah-olah memberi isyarat duduk. Aku segera melihat ke arah koridor wad yang dimaksudkan. Tiada sesiapa pun di sana. Budak kecil yang dimaksudkan Salina. Di pusat rawatan ni, pesakit paling muda berusia 58 tahun. Aku segera mengalihkan perhatian Salina dengan memberinya biskut dan mengajaknya berbual. "Misi, ada kawan baru ke tu?" soal Salina seraya menunjuk ke arah almari besi di tepi pintu. "Kawan baru? Maksud awak?" Rosa memandang ke arah Salina sambil mengerutkan dahinya. Tu, pakai uniform macam misi. Tapi apa? Misi baru tak ada kaki. Berderau darah Rosa dan dia terus mematikan perbualan dengan Salina dan segera beredar mendapatkan Miza yang berada di kubikel akut. Bergema, suara Salina mengikik ketawa. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 12.45 malam. Sah. Salina mengigau lagi macam biasa. Kak Ina segera menuju ke arah katil Salina untuk menghentikan drama tersebut kerana bimbang mengganggu pesakit lain yang sedang tidur. "Salina, jangan bising, bangun. Baca Al-Fatihah dan doa tidur, cepat," gesa Kak Ina. Salina ligat mengekek ketawa dan bercakap dalam bahasa yang sukar difahami sambil tangannya menunjukkan ke arah tingkap. Kak Ina seraya memandang ke arah tingkap seperti yang ditunjukkan oleh Salina. Tidak semena-mena Kak Ina melihat kelibat seorang perempuan berambut panjang berdiri di luar tingkap. Lemah lutut dan menggigil seluruh tubuh Kak Ina bila melihat kelibat tersebut tiba-tiba berjalan menembusi dinding. Sementara itu, Salina kembali senyap dan tidur seperti tiada apa-apa yang berlaku. "Salina, awak nak ke mana tu?" tanyaku bila melihat Salina berjalan menggunakan Zimmer frame menghala ke koridor wad. "Exercise," jawabnya pendek sambil melangkah perlahan. Aku membiarkan saja kerana begitulah rutin harian pesakitku. Apa lagi yang boleh mereka lakukan selain daripada makan dan tidur serta melakukan aktiviti fisio? Hari sudah lewat petang. Tiba masanya untuk para pesakit makan malam. Fatin membantu Kak Yati, attendant ward, menyiapkan pinggan, sudu dan cawan sementara menunggu pembantu dapur menghantar makanan pesakit. Tiba-tiba, seorang pesakit menegur dan memberitahu ternampak Zimmer frame Salina di hujung koridor.
Missy, Salina punya tongkat ada sana. Aku segera melihat. Ya, tapi Salina tak ada. Aku memanggil nama Salina, namun tiada jawapan. Salina? Salina? Awak tak nak makan ke? Awak kat mana? Fatin, mana Salina ni? Hai, janganlah curi-curi keluar. Naya nak jawab kat nurse manager nanti. Ujarku sambil mencari Salina di serata wad. Macam mana dia nak keluar? Pintu tu guna kad akses. Kita tak ada pelawat hari ni. Peliklah, mana dia pergi ni? Fatin menjenguk ke setiap kubikel dan bilik pesakit. Tiba-tiba, Fatin mencuit lenganku dan menuding jari ke arah bilik 1. Hei, tengok tu, tengok. Pintu bilik tersebut kelihatan terbuka sedikit. Aku segera menghala ke arah bilik itu. Perlahan-lahan, kami berdua mengintai ke arah dalam bilik. Keadaan agak samar-samar kerana sudah menjelang maghrib. Kelihatan kelibat Salina berada di dalam. Kedengaran seperti Salina bersembang rancak, namun agak kurang jelas butir percakapannya. Fatin tanpa berlengah lagi terus menolak daun pintu dan menyuluh ke arah Salina menggunakan lampu suluhnya. Salina, keluar sekarang. Awak buat apa dalam ni? Cepat, pergi makan. Bergema suara Fatin di dalam bilik tersebut. Salina segera bangun dan menuju ke arah Fatin. Pada ketika itulah, melalui cahaya samar-samar lampu suluh, aku melihat kelibat kanak-kanak berlari menuju ke arah tandas di tepi sudut tempat Salina duduk sebentar tadi. Kelibat berwarna hitam dan agak laju serta pantas. Berderau darahku dan kepalaku terasa kembang serta-merta. Aku segera menarik tangan Salina untuk keluar dari bilik 1 tu. Ketika itu, Salina sempat menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya ke arah seseorang. Bye. Awak lambai siapa, Salina? Soalku sejurus menutup pintu bilik tersebut. Adik tu, dia ajak main. Tapi Missy kan panggil makan. Hei, macam mana awak boleh buka pintu bilik tu? Soal Fatin pula. Tu rumah adik lah. Dia tinggal kat situ lama dah. Agak misteri dan pelik bagaimana Salina boleh masuk ke dalam bilik 1 tersebut. Ini kerana bilik itu memang sentiasa dikunci kerana sejarahnya yang membuat jururawat di wad aku tidak senang duduk. Dan kali terakhir digunakan ketika menyambut hari jadi Kak Ida pada tahun lepas. Ada banyak kisah misteri daripada Salina, pesakit kesayangan kami ini. Ada kelapangan nanti? Aku akan ceritakan lagi. Skizofrenia, iaitu penyakit mental yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan satu sel kimia dalam otak, iaitu dopamin. Ia adalah satu gangguan psikosis functional berupa gangguan mental secara berulang dengan gejala psikotik seperti kemunduran fungsi sosial, kerja dan perawatan diri. Kesan pesakit ini
mempengaruhi proses pemikiran pesakit. Faktornya pula adalah genetik, biokimia dan psikososial. Sekian daripada Mimin Alibaba. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.